أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid At-Taqwa Kareh Kampung Paroi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, Cikgu Harmizi daripada Viral Audio Kuliah, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang kelima, terjemahan muka surat yang ke-14. Harta yang diwakafkan, itu disebutkan al-mawquf. Kalau orang yang mewakafkan al-waqif, hari itu kita dah cerita dah berkenaan dengan al-waqif ini, iaitu sihatul ibarah, ahliyatut tabarrung, al-ikhtiyar. Itu adalah rukun, syarat kepada rukun wakaf bagi al-waqif. Maka datang perbincangan yang kedua pula, rukun yang kedua. Apa dia? Al-mawquf, harta yang diwakafkan. Kita nak bagi apa harta kita ni? Apabila Allah sebut la yanallahu lan talbir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai satu tahap kebaktian sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Pada surah Ali Imran ayat 92, maka persoalannya, harta apa yang kita paling sayang yang kita nak bagi ni? Maka para ulama dia hurai berpandukan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta apa yang kita nak bagi betul-betul ke? Adakah kita nak bagi duit, ataupun kita nak bagi tanah, ataupun kita nak bagi rumah, ataupun kita nak bagi manfaat? Adakah perkara-perkara tersebut? Maka dijawab, para ulama dah hurai supaya kita ni nampak dan faham apa yang nak diwakafkan, begitu. Dia kata al-mawquf itu harta yang diwakafkan mestilah memenuhi syarat yang berikut. Mesti ada syarat. Apa dia? Yang pertama, muayyinah, iaitu harta yang tertentu. Muayyin, tertentu harta tadi itu. Tertentu macam mana? Tertentu tu dia bagi tahu tidak sah wakaf manfaat sahaja tanpa hartanya. Jadi tak bolehlah wakaf kita nak manfaat tanpa harta. Kita ada rumah, kita kata hang duduk dalam rumah ni aku wakafkan manfaat rumah ni untuk hang tinggal. Tapi rumah dia tak wakafkan, tak boleh. Dia kena sekali dengan rumah tu, manfaat saja tak boleh. Tapi kalau dia kata, contoh dia kata ni lah, hang duduk lah sini, jadi hak ni buat jariah untuk aku. Hang duduk tadi tu, hang duduk, hang nak tinggal ke, hang nak buat kelas Quran ke, apa ke, tak apa. Itu bukan wakaf, itu pemberian saja. Mana kata bagi untuk untuk duduk dengan tempoh yang tertentu. Itu tak apa. Tapi dia tak jadi wakaf. Dia jadi jariah biasalah. Sekadar kita balik itu, nanti kalau hang dah tak mau duduk ataupun tempoh tertentu 2 tahun lepas daripada tu hang keluar, aku bagi tempoh ke hang, orang lain pula, maka itu tak dikira sebagai wakaf. Itu tak dikira, kecuali ia merupakan pengurusan. Dia wakafkan rumah tersebut, tapi dia merupakan orang yang mentadbir. Dia wakafkan lah, dia wakafkan, tapi dia kata rumah ni dia nak takbir.
Dia nak nguruskan je. Tapi dia bukan jadi rumah dia dah. Dia bukan pemilik dia dah. Dia bukan orang yang kita katakan pemilik harta tadi. Tak, dia cuma menguruskan. Pada ketika itu dia buat syarat untuk tujuan dapat manfaat. Tadi itulah, itu ada perbincangan atas dia. Tapi kalau kata nak wakaf manfaat saja tak boleh. Sebab itu dia bagi tahu tidak sah wakaf manfaat saja, tak boleh. Manfaat saja tak boleh. Tanpa hartanya. Jadi sekali dengan harta, sama ada manfaat itu sementara seperti wakaf menduduki rumah selama setahun, atau kekal seperti wakaf mendudukinya selama-lamanya. Dia kata hang duduk terus lah kat sini, aku bagikan hang duduk terus lah. Tapi tak dikatakan wakaf, tak jadi wakaf. Nak bagi terus. Hatta orang tu dapat manfaat selama-lamanya pun tetap tak dikira wakaf. Sebab dia mesti nak bagi terus. Ini macam tarik tali pula. Bagi tapi macam tak mau bagi. Tapi orang kita banyak lagi tu. Orang kita. Sebab tu kadang-kadang, maaf saya sebutlah, mak pak meninggal. Ni tak ada kena-mengena dengan wakaf saja. Ni perangai adik-beradik ni pun kadang bukan betul pun. Kita tuan-tuan ada lebih kurang 6 beradik. Adik bongsu ni kira lah dia jaga mak. Jaga-jaga mak meninggal. Abang-abang ni kata dekat adik bongsu, tak apalah hang duduklah rumah ni. Hang duduk rumah ni, hang buat macam rumah hang. Kalau tanya saya, kalau tak ada keperluan, cabut keluar lah. Kecuali memang abang hang ni orang bagus. Hang percaya ke abang hang? Hang percaya ke abang hang? Kalau saya tak percaya. Ustaz ni negative thinking tu, ya. Sebab kalau abang kita mungkin okey, tapi main dengan bini dia. Bini dia kata, bang, takkan adik duduk free ya? Kita apa kata, ni adik aku. Tak boleh lah kira adik. Hari tu waktu mak meninggal, tak tinggal siapa-siapa. Hampa 6 beradik ya. Hampa 6 beradik, 6 lelaki. Jadi ini kalau rumah tu sewa bang, kurang-kurang boleh dapat 600. Kalau 600, kalau bahagilah, bermaksud abang akan dapat 100. Tapi bila abang bagi dekat adik abang, apa semua pun tak dapat. Tu mula tu. Buah-buah nak mula jadi bergaduh. Benda ni berlaku. Banyak tempat berlaku lagu ni. Sebab itu tuan-tuan, maaf saya sebut. Kadang-kadang pasal apa? Rumah orang tua jadi usang sebab hilangnya kasih sayang. Bukan sebab tak ada orang nak duduk. Kadang-kadang adik kita tu boleh je duduk, tapi dengan sikap kita yang lagu tu. Berapa banyak rumah-rumah hak kosong lah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baliklah rumah mak pak kita dekat kampung-kampung, kadang-kadang aneh-aneh pun tak mau duduk situ. Aneh-aneh pun tak mau duduk situ. Dia kata sayang betul lah. Biasa aku panjat rumah yang memang boleh makan punya kayu ni, kayu dengan kayu betul-betul. Dia kata sayang betul lah. Mereka ni pun bodoh adik-beradik. Tapi bila cek balik, bukan pasal apa, kadang-kadang adik tu dia tak mau duduk rumah tu, takut. Dia pula dengan bawa family, rumah dah mula rosak. Dia kata boleh tak aku repair? Adik-beradik lain kata hang repair guna duit hang. Dia pun guna duit dia bagai. Lalah dia kata aku ambil rumah ni boleh tak aku bayar seorang sikit? Adik-beradik lain kata apa? Boleh, harga semasa. Dulu tahun 1990, harga rumah tu dengan tapak rumah tuan-tuan baru RM3,500. RM3,500 dulu. Kalau katalah orang penilai penilai pun terkejut, nak kira lagu mana tak tahu. Bumbung pun kalau 7 guna batang kayu ni, roboh satu rumah. Bukan roboh bumbung lah, roboh satu rumah. Dia kata gila betul, macam mana dia boleh duduk ni. RM3,500 dulu. Adalah dekat seekar lebih. Tapi tuan-tuan, bila adik bongsu dia duduk situ, besar sikit, rumah pun jadi rumah batu. Bila adik bongsu kata, aku pun dah tua, boleh tak aku malas nak ni ngampa ni, boleh tak kalau aku ambil rumah ni? Adik-beradik lain kata apa? Nanti kami bincang dulu. Lalu bila bincang balik, bini kata, bang, tak boleh bang, kena kira harga semasa. Sebab rumah arwah mak dulu tu, laluan Seremban, jalan Seremban Kuala Pilah.
Kampung Sentosa. Contoh. Sebelah masjid pula tu. Ni tak ada kena-mengena, ni saja sebut. Belah mana saya tak tahulah. Jadi dia kata, bang, kalau kata abang bagi bodoh saja ataupun abang jual harga lama 3,500 bahagi dengan ni, dapat 500 lebih bang, kat 600 balik modal lah bang. Kerja bodoh lah bang. Habis tu lagu mana? Abang kira harga semasa. Cek balik ni sekali dengan rumah. Kira nilai rumah pada rumah tu adik bongsu buat. Rumah lama tu ikutkan tak ada harga. Bila adik bongsu buat, dia kata, abang, lagu ni lah, kita kira harga 400,000. Hai, adik bongsu kata, apa siapa 400,000? Rumah ni tepi jalan. Yalah bang, dulu abang suruh saya duduk. Saya duduk, saya nak pindah, abang tak bagi. Abang kata kalau saya pindah tak ada siapa nak jaga. Bila saya jaga, saya buat elok-elok apa yang abang buat kat saya. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan, kalau lagu tu punya pandangan kehidupan kita, adik-beradik lagu tu bukan kita nak buang, tapi pada saya, baik bungkus beg, pergi carilah. Lebih baik duduk rumah sewa daripada duduk tapak rumah yang arwah mak punya, tetapi boleh menjadi satu pergaduhan untuk kita adik-beradik. Percaya dekat saya, benda ni berlaku. Mana negeri pun sama. Ada satu hamba Allah, waktu saya balik Kedah hari tu, isu tanah tu dekat Pulau Pinang. Sama, keadaan situasi yang sama. Jaga arwah mak meninggal, dia pun duduk rumah tu. Semua adik-adik kata hampir duduk rumah tu, buat elok-elok apa semua. Tak. Lah bila kata, kalau boleh tak hang tolak kat aku. Adik-adik mula goyang. Cek balik berapa harga. 300-400 ribu. Lepas tu dia kata takkan kira harga tanah Pulau Pinang memang mahal, baik kira harga rumah. Padahal rumah adik dia tu buat sendiri, guna duit pendang buat. Tiba-tiba hang nak kira harga rumah, apa punya, tak tahu nak cakap lagu mana. Nak cakap pun takut terlepas kan? Apa dah lagu tu tuan-tuan? Apa busuk hati sangatlah kita adik-beradik. Dengan adik-beradik pun busuk hati. Apa cerita ni tuan-tuan? Takkan kita nak jadi Qabil dengan Habil, anak Nabi Allah Adam alaihi salam, yang apabila ada isu sikit soal penerimaan kepada apa yang nak dipersembahkan kepada Allah, jadi isu damai, jadi isu pembunuhan. Tuan-tuan, tak mau lagu tu. Kita tak mau ada hasad dengki dengan adik-beradik. Tapi kita yakin, kalau kata jadi lagu tu, kalau nak boleh, aku boleh duduk rumah ni. Simple. Aku boleh duduk rumah ni tukar nama aku. Aku boleh duduk. Serius cakap. Simple, betul tak tuan-tuan? Ni hampa ni kita 6 beradik. Mak dah meninggal. Lah, kalau kita pergi JKPTG, dapatlah semua 1/6, 6 beradik, tak ada orang lain dah. Jadi kita pun kata, kalau lagu tu hampa terus bagi kat aku, selesai. Aku tak mau ada isu apa-apa. Kalau kata tak boleh lagu tu, ni arwah mak punya, kalau boleh bagilah ada kenang-kenangan untuk kami. Tak payah tuan-tuan, bungkus beg bagi. Simple. Saya tak kata orang, saya kata saya. Waktu kat JKPTG bicara kuasa mak saya untuk arwah mak punya tanah, ada satu tanah sepatutnya bagi 4 orang. Saya kata aku bukan apa, aku tak mau. Aku tak mau. Walaupun tanah Pulau Pinang, tuan-tuan mak saya orang Pulau Pinang. Tuan-tuan tengok saya, hidung pun tahu orang hidung Pulau Pinang ni tuan-tuan. Tengok mata pun tahu mata orang Pulau Pinang lagu mana. Pak saya orang Kedah lah. Pak saya orang Kedah, mak saya orang Penang. Sebab tu bila cakap ni ada bunyi sikit lah Pulau Pinang ni tuan-tuan. Ni hidung ni ada panjang sikit lah panjang. Tak adalah kemek sangat. Ada orang kata ustaz bagi sujud tu lebih sikit, bagilah kemek sikit, bagi sama dengan kita orang, mana boleh lagu tu. Dia sujud ni kena hidung dulu. Orang Pulau Pinang saja sebut marah orang lain tuan-tuan. Nak kenal orang Penang tahu, nak kata anak mami ni 2 je. Satu hidung dia panjang, 2 mata dia ke dalam. Dia mata dia tu ke dalam sikit. Tu orang Pulau Pinang lah. Dia ni sikit lah. Tapi saya tak ada kena-mengena lah. Sebab lebih pak ni orang Siam. Pak saya ni orang Siam. Dia belah petani. Jadi waktu bicara kuasa tu saya kata, saya bukan apa, bukan kata tak mau. Tapi saya tak mau takut bergaduh di kemudian hari. Saya tak mau anak-anak saya, bini saya terlibat dengan apa-apa, walaupun perselisihan tu sikit. Contoh, bukan payah pun. Tanah tadi ni jadi hutan. Tanah tu jadi hutan.
Had nak bertebah, bayar dekat 3,000. Nak kutip seorang. Nak kata nak kutip seorang, tuan-tuan ambil lah 6-700 seorang nak buat duit tebah. Kalau 4 bahagian. Dengan kita kena bayar sekali. 4-5 bulan 6-700, 4-5 bulan 6 turun 700. Kalau tak ada hasil, kita kata penin aku tak mau. Dia kata walaupun dia bukan soal berkira, lebih baik tak ada daripada ada. Sebab hakikat dia memang kita ni tak ada. Dapat tu sebab pusaka, bukan sebab dapat tu sebab usaha. Kalau hang dapat sebab usaha, tak apa, itu kira kan? Macam orang dulu-dulu kawasan rumah ni tuan-tuan, mereka cerita ada lumbung lah apalah tuan-tuan, dapat ni sebab usaha, mai buat setinggan apa semua tu tak apa. Tapi kalau mai ni dapat ni dengan sebab pusaka ni, hang tak hebat. Sebab itu saya kalau bercakap dengan orang, maaf saya sebut lah, kalau pak orang tu hebat, aku bercakap dengan dia, saya tak hormat lebih sangat. Sebab dia hebat tu turun daripada pak dia. Dia cerdik, dia pandai, turun daripada pak dia. Kan? Bila kita bercakap ni, rupanya dia ni anak sekian-sekian orang besar-besar. Jadi kita hormat pun hormat lebih tak? Sebab hang dia jadi begitu sebab hang. Cuba hang orang biasa, hang boleh dapat tak makam kedudukan lagu tu? Betul tak tuan-tuan? Hang orang biasa, tak ada apa-apa. Pak kita pun tak ada apa. Orang kampung kan tuan-tuan, pi ngai ikan, pi bendang bagai. Memang kita kata kalau nak dapat kedudukan daripada nama pak kita, tak ada nama lah kita. Jadi tiba-tiba kita punya kedudukan ni asbab dengan pak kita, hang suruh aku hormat hang pula. Tak ada, aku tak ada kerja aku nak hormat hang. Hang berada dekat situ dengan kedudukan orang, tak hebat mana pun. Tak hebat mana. Tapi ni contoh lah. Ni contoh nak abang nak bagi tahu kat kita supaya nampak. Itu saya cerita pasal adik-beradik, jadi terpulang kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa macam nak bagi sama rata, tapi aku duduk silakan. Tapi ke depan kalau boleh buat agreement ke apa ke, itu kita ni. Tapi kalau dah start buat rumah tuan-tuan, rumah lama tahun 90-an, tahun 80-an, tuan-tuan ingat lah boleh pakai lagi ke? Rumah tahun 90-an lah boleh pakai lagi ke? Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada. Tolak guna jari tunjuk pun boleh reban. Kalau rumah lama-lama ni, kalau biar lagu tua tuan-tuan, bila orang naik batu dia kata, hang naik tu atas tanah kami. Dia mula. Saya cerita dengan tuan-tuan ni benda betul. Kita balik hari tu kita dengar, lagu ni pun ada punya orang. Lagu ni pun ada. Dengar adik-beradik pun berkira. Kan kita pun kata Allah Akbar, macam mana lah nak hidup begitu. Kan? Padahal tuan-tuan adik-beradik ni, rumah mereka tak jauh. Hak ni ujung kampung, hak ni tengah kampung, ni awal kampung. Duduk ni cantik dah. Tapi bila busuk hati ada, dia mula. Hak adik ni pula, hak duduk jaga tok dulu tu, jaga mak dia dulu tu, tak adalah kaya sangat. Adalah sikit-sikit, boleh makan je lah. Nak kaya tu tak. Tapi bila adik-beradik main, tekan lagu tu, habis. Anak-anak pula cerdik pandai, main tekan pula. Dia kata, Abah pergi pagi dekat Pak Su saya, Abah. Rumah tu. Kalau katalah Abah kita jual tanah tu, Abah dapat 400, 500 ribu, Abah je punya duit ada dekat 80-90 ribu. Bagi dengan 6 beradik. Contohlah harga 500 ribu, tuan-tuan, dekat situ je tuan-tuan, ada dekat 90 ribu. Abah punya. Jadi Abah, kalau tanya saya, Abah ambil, Abah jual je. Abah jual, dapat hasil, Abah bagi saya sikit. Bolehlah beli motorway suku ke apa ke. Ni semua punca-punca kan. Sebab itu kalau bincang hal adik-beradik, jangan panggil orang luar. Ni nasihat saya. Tapi kalau tuan-tuan nak panggil, terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam, nak kena panggil ni, bini aku main sekali ni. Kena panggil anak aku main sekali. Nak payah hendak. Kecuali kita 6 beradik, panggil satu ustaz yang boleh main bincang elok-elok, selesai. Kadang kita pun tak ada lah ni. Ada satu Allah tu panggil kita. Dia kata, Ustaz tolong nasihat sikit. Nasihat, mereka berapa belah beradik panggil kita pun sembang tuan-tuan. Kemudian ada solution jalan apa semua.
Kita pun kata alhamdulillah syukur waktu tu saya jadi peguam kat Melaka, ingat lagi. Depa mai berbelah orang. Bincang, cerita pasal tanah je pun. Tanah bukan besar mana, hak ni buat rumah dulu, hak ni buat rumah dulu, hak ni buat rumah dulu. Nak kira lagu mana? Kita kata bukan payah nak kira ada berapa orang. Bagi je lah lot. Tapi lot dia berkona-kona. Tak apa, kona tu normal lah. Tapi kita buatlah sempadan terus. Hak dapat lebih ni bayarlah duit sikit. Selesai juga lah. Dia kata ustaz kami bincang bertahun-tahun. Sampai kat ustaz 15 minit, senang lah. Memanglah senang, hampa lah bodoh. Hampa nak pergi, nak benda kecil nak bergaduh juga. Pergi tanam, ambil pasu ni, peletak depan rumah, bagai. Tak mau bagi orang lalu. Hati. Saya kata nanti pasu bunga tu, ambil pun depan pintu rumah. Tak gaduh dengan laluan. Jangan halang laluan adik-beradik. Bergaduh anak-anak tu cerita lain. Kita adik-beradik, janganlah bergaduh. Kan kadang-kadang anak. Jadi kita buat laluan, ada laluan jalan, blekok sikit tu normal lah. Ni blekok sikit, ni blekok sikit. Memang nampak susah. Biar susah tapi tidak menyusahkan kehidupan kita di kemudian hari. Tanah tu pun tuan-tuan bukannya sampai 1 ekar besar pun. Kecil je nak bagi sampai berbelah beradik. Kita kata buat rumah ada yang dah rumah besar tu tak apa. Kita minta dia bayar, boleh ke bayar? Dia pun kata boleh lah, tapi nak buat lagu mana? Dia pun kena kumpul duit, tak apa, kumpul dulu. Selesai masalah, bincang, buat penilaian balik, bagai, bahagi elok-elok. Kan? Kecuali ada adik-beradik yang nak lepaskan hak. Adik-beradik kata apa? Saya bukan nak duduk situ pun, saya dah duduk KL. Dia pun dah duduk KL 2-3 beradik. Dia kata kalau kami nak berebut tanah besar ni, sebab kerana tanah mak kami dan mak kami dulu meninggal kat situ, kami membesar kat situ, kami nak duduk kat situ, kami memang takkan duduk situ ustaz. Tak ada kerja nak balik tuan-tuan. Sampai ke apa nama? Kesang tu Kesang. Nak bergaduh pasal isu kat Kesang tu lah. Kami nak balik Kesang ni pun ustaz pikir 10 kali. Kalau kata balik hari Jumaat, nak balik hari Ahad, balik KL, Tuhan je tahu berapa banyak azab dia. Jam tuan-tuan, jangan cakap. Sebab tu mereka banyak lepas kat kita ni lekas. Petang je, jam kita lekas ni. Sebab sana jam, sini mesti jam je. Mereka nak lari. Sebab tu jalan Senawang ni penuh kereta petang-petang. Pukul 5, pukul 6 hari Ahad tak payah lalu tuan-tuan. Buat pening kepala kita je. Betul? Mereka pun lagi cerdik. Mereka lalu jalan Senawang Parui. Penuh kereta pula petang-petang pukul 5, 6 hari Ahad. Tuan-tuan macam tak lalu situ lah. Tuan-tuan lalu mana? Muka macam ngangguk-ngangguk, macam geleng-geleng mana? Tuan-tuan lalu itu, penuh kereta. Rupanya mereka nak tembus pergi lekas. Tu ya. Sampai lekas laju sikit lah, tapi banyak kereta lah. Nampak lagu tu, dulu kita lalu lekas, okey je. Kan, lalu lekas banyak pula kereta. Rupanya, sana jam nak balik ke KL. Dia kata, tak ada kerja ustaz, saya nak balik ke Sang, ada 3 adik. Dia kata, apa ustaz? Kami lepaskan hak kami, mereka bagilah mereka 10 beradik. Selesai masalah. Daripada belah orang, 13 orang tadi tu, 3 orang lepaskan hak, tinggal 10 orang. Dah lagi senang nak buat laluan. Dah tak gaduh dah. Lepas tu kami dapat duit ke tak? Terpulang, hampa nak duit ke? Kalau nak duit pun ambil daripada abang-abang hampa. Hampa tengok abang hampa lagu mana? Nak berjalan pun, mata pun tak nampak. Bukan sebab dia ada duit ke dia tak ada duit, tapi dia abang hang. Hang dah berjaya, hang berjaya dulu masuk universiti. Sebab abang hang ni pergi kerja. Daripada Kesang nak pergi Jasin. Dulu dia kata jalan bukan main teruk lagi ustaz. Jalan teruk tu nak membesarkan adik-adik. Lah adik-adik dah pandai, dah ada rumah sendiri apa semua, apartmen dekat KL, tiba-tiba nak sikit bahagian. Boleh ke ustaz? Dia kata terpulang. Tapi kalau aku lah jadi abang hang dulu, kalau aku tahu hang punya perangai lagu ni, aku tak cari duit untuk bagi dekat adik aku masuk universiti. Kalau saya lah jadi depa, abang dia pun pandang saya. Kira okey lah, kira macam backup abang dia. Tapi betul tak tuan-tuan? Kita kerja ni untuk adik, sanggup tak sekolah tau? Sampai jajah 6 abah kata, ni ikut abah lah, pergi Jasin. Pergi naik geret pergi Jasin. Pergi naik geret pergi Jasin, pergi kerja apa semua tuan-tuan. Dengan kedai Cina bagai. Pergi patah balik tuan-tuan. Ni contoh lah ni tuan-tuan. Jadi dia nak besarkan adik-adik, tanya adik-adik lagu mana? Dia kata ustaz apa, ustaz abang tadi tu terasa juga kami. Kami pun tak mau tuntut apa-apa. Buat apa bergaduh lagu ni ustaz? Betul cakap ustaz. Lepas selesai masalah. Mereka bergaduh lah 10 beradik. Sebab 10 beradik tu nak duduk situ. Itu tak ada isu lah.
Sebab mereka orang kampung hak lain tu, abang-abang kakak-kakak nak duduk situ, terpulang kat mereka lah. Tapi senang je tuan-tuan, kita bincang elok-elok boleh benar ni. Bincang elok-elok. Tapi penetapan hak kena bincang elok-elok lah. Dia tak mau dapat hak, ada isu belakang. Hak dia ada lagi 10-20 tahun mula nak minta balik apa-apa duit sikit ke apa-apa. Tu tak syok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu tu jelas jelas sambung. Dia kata itu pada bab wakaf. Dia kata wakaf tadi tu atau kekal seperti wakaf mendudukinya selama-lamanya, itu tak boleh. Sebab dia tak bagi pemilikan harta tu, harta kena bagi sekali. Harta kena bagi sekali. Hal ini kerana harta merupakan perkara pokok, manakala manfaat merupakan cabangnya. Manfaat tu mendatang. Dengan sebab ada tanah, barulah ada manfaat. Tadi lagu tu lah. Sedangkan cabang akan mengikuti pokoknya, akan mengikut pokok lah. Kalau harta tu ada kat situ, dapat sekali lah. Lagu tu lah. Macam orang cakap lah, Ustaz, cerita Piramli, ingat tak? Cerita Piramli, Laksmana Doremi. Laksmana Doremi, Tuan Tanah Kedaung. Tanah, tuan tanah punya, rumah kami punya. Ingat tak? Rumah atas pokok, dia basuh nasi, siram. Cerita Piramli ni bagus lah, cerita bab-bab tanah dah, saya suka. Dia ada pengajaran. Tapi memang betul, tanah memang hang punya, tapi rumah buat kat atas. Tapi hang kena ingat, kalau kata undang-undang tanah ke apa yang berada di atas tanah, yang atas dia sama je. Itu memang tuan tanah punya lah. Hang jangan cakap ni punya, hang punya, ada sebab pokok tu, sebab tu dia minta orang bawa ke gaji panjang. Orang tu kata mat ke apa kata panggil, dia bagi RM5. Tuan-tuan ingat gedak ni, dia bagi berapa ringgit? Ya ke RM5? Ya ke RM5? Malam ni balik kita tengok cerita tu. Tak silap saya RM5, tak tahu lah ingatan saya ni tepat tak tepat, saya tak ingat. Tapi saya tak silap saya RM5, tapi mungkin RM5 waktu tu besar. Waktu tu besar, dia pun ambil ke gaji hak dua tu, baru tarik, okey. Selesai. Dia pun bagi syarat. Syarat yang pertama, syarat yang habis pasal linjun orang tua tu. Tapi tuan-tuan nak abang apa kepada kita? Faham. Tanah tu, rumah atas dia tu, tuan tanah punya lah. Sebab tu kita kalau nak buat sesuatu picak 10 kali. Kita jadi anak pun, tuan-tuan, maaf saya sebut ni kadang-kadang kampung ni, orang kampung. Tanah tu pak dia punya. Tapi bila anak nak buat ni, kena picak 10 kali. Kadang pak kata, ujung tu hang buatlah rumah. Kat ujung tu, anak pun terus pergi buat. Tapi kadang-kadang jadi takut. Kalau LPPSA, dia tak benarkan lah. Sebab syarat mesti tanah rumah dia. Tanah tu tanah dia, baru boleh buat rumah untuk buat pinjaman. Tapi ni rumah kampung, dia pun pergi buat. Tapi takut kebelakangan ada isu. Kecuali kalau abah kata betul, abah buat surat sikit ke apa ke, kira cantik lah. Lagi cantik, kita buat hibah ke apa ke, nama saya dengan adik-beradik ni, kurang-kurang nama saya ada dalam tanah tu sebab saya nak buat rumah. Apatah lagi kalau dia buat rumah ni, tuan-tuan, bukan puluh ribu, ratus ribu punya rumah. Lah tuan-tuan, mana ada rumah murah? Tak ada. 3 bilik, 2 bilik ayak, 150,000 dalam tangan. 3 bilik, 2 bilik ayak, 150,000 dalam tangan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak tahulah anak-anak kita lagu mana. Itu kira kalau kata ada orang kata rumah buat bodoh sikit, adalah boleh dapat 80,000. Tapi dia punya spek tak adalah berapa cantik sangat. Tapi okey lah, boleh lah. Tapi kalau cantiknya, biarlah tanah tu ada nama kita, barulah kita buat. Tapi kalau ni ada satu nama Allah, orang Kedah agak, dia pun buat rumah atas nama pak dia. Tanah pak dia besar. Tanah pak dia ni besar. Jadi dia buat rumah. Adik-beradik dia pun semua buat rumah. Cek tuan-tuan, pak dia ni cuma jadi pentadbir. Pentadbir. Bukan apa nama pemilik. Pentadbir. Naya betul. Dia buat rumah besar kan tu. Dekat 2 tingkat, setingkat setengah. Dia pun pening kepala aku macam mana pak aku ingatkan dia pemilik. Dia pun duk kata, ni pak punya, rupanya pentadbir. Mana kata ada owner lain lagi. Tuan-tuan, pening kepala. Pening kepala, nak roboh rumah tak boleh lah. Habis duduk habis.
Kalau jadi apa-apa ke kemudian hari ke apa ke, buang hutang lah. Sebab tu kita kalau nak dan biar rumah kecil nama kita, daripada rumah besar nama orang. Biar rumah tu tak ada bumbung, kurang nama kita. Biar rumah tu tak ada dinding, kurang nama kita. Ada tiang semata-mata. Daripada tonton rumah bagi istana, rupa-rupanya nama orang. Penin kepala kita. Ke depan mesti peninnya. Dia kata, oleh itu selagi harta masih dimiliki oleh pewakaf, maka manfaatnya juga masih menjadi hak miliknya. Hak milik kepada pewakaf tadi tu al-waqif tadi tu. Dia punya. Tak boleh nak kata apa. Ia tidak terpisah sendirian disebabkan wakaf tersebut dia tak boleh bagi manfaat saja tanpa harta. Dia kena bagi harta, manfaat datang. Nak bagi manfaat, harta tak bagi, tak boleh. Lagu tu. Jadi bagi mudah kat kita tuan-tuan. Begitu juga tidak sah wakaf harta yang tidak ditentukan. Sebab itu dia mesti buat muayyin, tetap. Macam kita kata lah, nak nikahkan anak ni, aku nikahkan hang dengan anak aku. Anak had mana? Tu nak kena tahu tu. Anak had mana? Kalau nombor satu lah. Nombor dua. Kalau nama lagi bagus, aku nikahkan nikah dengan anak aku. Nama Safiyah binti Zulzaidi, contoh. Tapi sebab saya tak ada anak perempuan tu, aku sebut lah. Sebab tak boleh tuan-tuan. Jangan main-main. Ada ustaz dia kata, ni aku nikahkan nikah dengan anak aku. Tuan-tuan menyaut dia, ya. Jadi menantu ustaz lah. Tuan-tuan, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah. Tak boleh main-main tiga perkara tu. Rujuk, nikah dengan talak. Jangan main-main. Sebab tu saya sebut tu sebab tak ada anak perempuan lagi. Tuan-tuan doa lah kau dapat anak perempuan. Anak lelaki 4 orang, bergaduh sedia. Saya terpaksa bawa 2 orang kat sini. Kalau bawa 4-4 kat sini, habis masjid. Saya bawa 2 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan contoh lagu tu. Jadi dia kena tentukan Safiyah ni. Nama yang pertama Mariah, yang kedua Safiyah, yang ketiga Basariyah. Contoh lagu tu lah. Yang keempat Jamaliyah. Jadi yang tu kena tentukan siapa? Jadi lagu tu lah kita pun kena tentukan. Aku nikahkan nikau. Nikau tu siapa? Nikau tu siapa? Mandang kepada haji. Haji lah. Kalau mandang, rupanya dia ni julih. Pandang haji, rupanya dekat Abang Iqbar. Tak kenal lah Abang Iqbar. Tak kenal lah. Lepas tu kita sebut nama dulu. Kalau kita nikah, kita sebut nikah, sebut nama apa? Akbar, aku nikahkan nikah dengan anak perempuanku, Safiyah. Lagi tu kita habaq lagi tu. Itu contoh. Jadi jelas ada. Aku terima nikahnya. Qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Itu mazhab Syafi'i. Jadi sama juga dalam kes wakaf. Kes wakaf ni mesti harta tadi ni mesti ditentukan. Jadi tidak sah wakaf harta yang tidak ditentukan. Contohnya, seorang mewakafkan satu daripada rumah atau keretanya. Dia wakaf, dia kata ni rumah aku salah satu ni aku wakafkan. Tak boleh. Wakaf tak rumah yang mana? Kalau dia kata aku wakafkan rumah aku di Mafah, dia pun ada satu je rumah kat Mafah, itu tak apa. Tapi kalau tak ada 3 biji rumah kat sini, pening. Rumah Mafah yang belah mana, jalan berapa, contoh lagu tu lah. Atau keretanya tanpa ditentukan, jadi tak boleh lagu tu. Wakaf tersebut tidak sah kerana harta diwakafkan tidak pasti. Kita ragu-ragu pula, ni nak wakaf yang mana Diji? Dia kata mana-mana nak ambil, tak boleh. Haji mesti tentukan. Sebab haji pemilik. Dia sama juga. Aku nikahkan nikah dengan anak perempuan aku. Haji nikah yang mana satu? Hang pilih lah. Mana boleh? Kalau saya pilih, mesti saya cari yang muda. Kalau saya lah, mesti cari yang muda. Ada duit sikit. Munasabah lah lagu tu lah. Barulah balik modal. Sebab itu nak kahwin, biar balik modal. Jangan makan modal. Faham tak? Tuan-tuan ni macam tak berapa faham je balik modal dengan makan modal. Nanti kuliah akan datang dia cerita. Apa maksud makan modal? Banyak orang kahwin makan modal. Orang tua-tua kahwin makan modal. Jangan tuan-tuan, biar balik modal. Kuliah akan datang nanti saya cerita bab balik modal. Jadi lah terakhir dia kata apa? Wakaf seolah-olah bergurau dan tidak bersungguh-sungguh. Tak boleh. Dia kalau nak betul kejituan dia habaq lagu tu, hak tu dia punya ketetapan. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kuliah yang akan datang nanti kita akan masuk pula pada syarat yang kedua, milik pewakaf dan bermanfaat. Mesti milik pewakaf. Dia milik ni milik yang sempurna, ataupun istilah dia milkul tam.
milik yang sempurna. Dan harta tadi ni mesti boleh dimanfaat. Kalau tak boleh dimanfaat, tak boleh kira. Sebab macam kita nak ambil manfaat, kita nak ambil harta dan manfaat dia. Takkan ambil harta manfaat tak ada, tak boleh. Lagu tu lah, nanti insyaAllah bulan akan datang kita akan cerita bab lumbung. Dia lumbung, lagu mana pula? Ada orang dia dapat tanah gersang, lagu mana pula? Sebab ada kes tanah ada tanah kosong, cerdik. Dia kata dah ni depa pun pergi sudut pasiak. Untung kat pasiak jadi lumbung ternak ikan. Banyak cerita tuan-tuan, tu kuliah akan datang. Kuliah kalau saya ingat nah, kalau tak ingat nasib tuan-tuan nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa 'amalan shalihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.